Jom sembang politik. Apakah perasaan anda bila anda dengar statement ini? Tak sabar nak kongsi pendapat ataupun ada isu semasa yang perlu dibincangkan atas hak kita sebagai rakyat dan untuk masa depan kita dan anak-anak kita? Memang susah nak pisahkan politik dari kehidupan kita seharian kerana ia mempunyai kaitan dan impak rapat terhadap hidup kita. Tapi tahukah anda sebagai seorang Muslim, kita juga mempunyai tanggungjawab terhadap pemimpin-pemimpin kita? Pada episod terakhir musim pertama The Barakah Effect podcast ini, kami kembali dengan edisi Bahasa Melayu sekali lagi untuk mengupas topik ini. Apakah pandangan seorang Muslim yang sebenarnya terhadap politik? Semoga bermanfaat untuk semua. Barakallahu fikum. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, selamat datang ke The Barakah Effect Podcast, podcast mingguan di mana kita mengambil ibrah dan pengajaran harian daripada Al-Quran dan Sunnah sebagai inspirasi dan panduan untuk kejayaan di dunia dan akhirat. Masya Allah, never gets old. Masya-Allah. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, topik perbincangan kita pada minggu ini adalah jom sembang politik. Okey. Jadi buat makluman topik panas, boleh rasa dah. Okey, masya-Allah. Masya-Allah. Jadi buat makluman semua, episod ni adalah episod terakhir bagi musim pertama The Barakah Effect Podcast. Jadi tim kita di The Barakah Effect telah membuat pilihan istimewa untuk season finale kita pada hari ini. Pertama sekali adalah kita akan kembali untuk membuat untuk kali kedua dalam bahasa Malaysia. Dan kedua, sebab topik yang bila kami perbincangkan topik ini, kami rasa benda adalah sangat-sangat terkesan dalam kehidupan kita, terutama sekali kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi sebab tu kita pilih topik ini. Dan untuk topik ini, perbincangan ini kita diikuti oleh saudara Aziz, Amir dan Reza. Hayyakumullah. Hayyakumullah. Ikhwan. Okey, pertama sekali sebelum kita bincangkan kenapa bincang topik ini dan bagaimana asas prinsip etika kita sebagai seorang Muslim tentang politik, pertama sekali kita nak fahamkan tentang definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan politik? Baik. Saudara Amir boleh kongsikan insya-Allah. Saya cuba ya. Okey. Ya, Pertama sekali insya-Allah. kan Islam ni kan adalah agama yang tidak memisahkan politik dengan agama dia. Atau kita dapat lihat bahawa antara beberapa ibadah yang kita lakukan, sama ada ibadah fardu ain atau fardu kifayah, dia akan menjadi lebih lancar apabila dilakukan pada tahap kenegaraan. Contoh dia, Okey. macam penentuan bulan Ramadan dan Syawal. Ya. Penting kalau seperti contohnya kita lihat di masyarakat Islam yang berada di negara bukan Islam, mereka sentiasa akan terbelenggu dengan masalah setiap tahun tarikh Syawal dan Ramadan mesti berbeza. Tapi alhamdulillah negara Islam tak pernah ada. Sebenarnya saya sendiri pernah alami benda ni waktu belajar kat Australia. Masya-Allah. Tiap tahun gaduh. Tiap Macam itulah, tahun tiap ada tahun konflik, gaduh. Ada golongan ni kata, oh nampak anak bulan. Oh tak kata, mana ada, tak nampak anak macam ni dah. Memang pergi stres balik. Kata, Alhamdulillah Malaysia dah ada dia punya rasmi dia. Jadi macam tak ada mufti yang unite lah, yang satu Betul. lah. Oh, okey. Lagi contoh lagi pengagihan zakat. Uh-uh. Tak ada siapa yang ada badan yang centralized, yang di pihak eksekutif dan dikumpul semua harta zakat dan diagihkan dengan cara yang tertentu. Kalau tidak, dia akan ada orang terima duit, ada orang terima beras, ada orang terima gandum, so dia tak centralized. So alhamdulillah dengan ada level kenegaraan ni, pengagihan zakat menjadi senang, dan zakat ni dalam aspek negara Islam satu benda yang sangat tunjang yang menjadi ekonomi negara dia. Hatta ada ulama cakap kalau tak ada zakat ni boleh punah ekonomi rakyat-rakyat dia. Lagi contoh penting politik. Solat Jumaat, solat Id. Kalau khatib yang bagi khutbah ni dia main pakai pilih je siapa, nescaya berapi masjid tu.
Bergaduh semua orang dalam tu. Gaduh. Ya. Dan cerita tak apa cerita pun dia nak cerita boleh. Asalkan dia pandai cakap, sila naik ke atas. Tapi alhamdulillah, Jabatan Agama sediakan memperuntukkan khatib yang terlatih untuk memberi khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sedia maklum hukum hakam, menjaga keselamatan semua dengan ada pemerintah, alhamdulillah dia lebih terurus. Maka dengan ni, Sahih. dengan politik ni, ada satu cabang ilmu yang bukan ringan tapi berat dalam ilmu syarak ya. Hatta saya cuma nak kongsikan beberapa definisi daripada para ulama kita ya tentang politik. Pertama sekali, ulama yang sangat agung, sangat terkenal di kalangan Nusantara itu Imam Ghazali. So, dia mengatakan bahawa politik ni ialah memperbaiki makhluk dan jalan mengajak mereka ke jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Maksudnya apa-apa benda yang membawa makhluk kepada kebaikan dunia dan akhirat, itulah politik. Oh, luas definisi ni. Luas. Itu tu Syafi'i. Ada adik Syafi'i, ulama Syafi'i yang lain, Syafi'iyah, iaitu Bujairani mengatakan bahawa politik ialah segala urusan yang segala benda yang memperbaiki urusan rakyat. Itulah politik. Okey. Perkataan politik dalam bahasa Arab yang digunakan siasah yang biasa. Betul. Mereka gunakan siasah, betul. Okey. Lepas tu kalau dalam mazhab Hambali pula, Ibn Qayyum dia menukilkan dari Ibn Aqil, iaitu politik ialah perbuatan, dengar ni penting ni. Politik ialah perbuatan yang dengan perbuatan itu menyebabkan manusia dekat dengan manfaat dan jauh daripada kerosakan. Walaupun perbuatan itu tiada sandaran dari Nabi. Maknanya dia dah hanya pure ijtihad. Dia letakkan ijtihad pun dalam ruangan politik juga. Dan terakhir saya bawa satu ulama Hanafi iaitu Ibn Abidin. Ibn Abidin ni tak salah saya anak murid Imam Malik, iaitu politik ialah menunjukkan makhluk dengan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. So makanya sangat general, sangat umum bunyi takrif macam politik ni. Tanggungjawab yang amat besar ya. Politik ni. Tepat sekali. Tapi kan Amir, kalau terfikir juga kalau ikut definisi tu kan, maksudnya institusi ulama tu pun boleh tergolong juga dalam definisi tersebut kan, sebab ada juga unsur ijtihad, membawa kepada kebaikan, menjauhkan kepada kemudaratan kan, macam nampak macam institusi ilmu ulama pun tergolong jugalah in a way kan. Betul sekali. Ulama ni dia realis, dia seorang yang berpijak di bumi yang nyata. Mereka sendiri cakap bahawa mungkin zaman para sahabat, mereka sendiri adalah orang yang alim dan juga yang paling faham tentang keadaan situasi. So mereka sendiri, pada mereka terkumpul dua kebaikan, iaitu seorang yang faham wakil ni keadaan semasa, dan mereka juga lah fuqaha, orang yang pandai hukum hakam. Tapi apabila empire Islam semakin membesar, dan secara natijahnya secara biasa kebiasaannya ilmu tu semakin berpisah dan terkumpul pada satu orang, mungkin satu pada dua. Maka dengan tu Imam Nawawi cakap pemerintah ni adalah termasuk umara dan ulama. Iaitu umara ni Allah yang menjalankan legislatif, eksekutif, tanggungjawab dalam negara, dan ulama dia adalah aspek agama. Tapi mereka saling menyempurnakan satu sama lain. Lah gitu ya. Komplimen. Kuat sekali tuan. Okey, masya-Allah. Masya-Allah. Bunyi macam satu tanggungjawab yang agak besar lah politik ni kan. Tapi saya nak letakkan dalam konteks macam kita sebagai seorang rakyat lah dalam negara kita. For example dalam Malaysia kan, politik adalah satu benda yang sangat besar dalam isu semasa yang almost setiap orang akan one way or another bercerita ataupun ada something to do dengan politik lah. So paling tidak pun kena tempias sikit lah. Kena tempias sikit. Dia macam jadi topik perbincangan yang orang suka nak bercakap bila dia jumpa member-member, kawan-kawan ataupun dalam social media kita tengok ramai orang berkomen pasal politik . So mungkin ada satu aspek kat situ, kita sebagai apakah attitude kita sebagai rakyat yang biasa, apakah sikap kita sebagai seorang Muslim yang sebenarnya yang menghadapi politik ni. Sebab kita selalu mungkin lihat benda ni dalam sebagai perkara yang remeh ataupun kecil, padahal hak-hak kita kepada pemerintah, hak-hak kita kepada Muslim yang lain
Itu adalah benda yang amat besar dalam dini kita kan. So mungkin dari angle ni kita nak tengok sebagai rakyat yang biasa, rakyat, orang kadang-kadang cakap rakyat yang biasalah, apa fungsi dan apa attitude kita terhadap politik yang sebenarnya yang patut kita sebagai seorang Muslim, apakah dulu apa yang politik ni sekarang ni semua orang rasa dia ada hak untuk cakap dalam politik, sama ada dia ada kelayakan atau dia tak ada kelayakan, sama ada dia ada kepentingan dalam politik ataupun dia tak ada kepentingan dalam politik, sama ada dia ada urusan dalam politik ataupun tak ada. Semua orang rasa dia layak cakap something kan, masya-Allah. Sebab apa tu? Apa root cause dia? Banyak orang cakap macam, oh ni macam hak kita orang yang part of citizen negara ni. Ini ialah masa depan anak-anak kita. So, kita kena ada direct tangan dalam isu-isu ni kan. Dan dengan ada social media, impact apa yang kita cakap ni bukan hanya impact dia bukan dirasai dalam bab administratif saja, tapi dia akan mempengaruhi keluarga, hubungan kawan-kawan, rakan kerja, semua akan kena tempias daripada natijah perbincangan kita dalam politik ya. Masa dia dah merebak, so dan selaku rakyat Malaysia dan orang awam, kita pun mesti do something pasal benda ni kan. Kalau tidak kita terpaksa ikut apa yang kita tak suka. Tapi so pada saya pertama sekali contohnya macam bila orang cerita pasal politik ni, dia akan banyak masa akan terhabis. Dia betul-betul kaji, pergi ke laman web tokoh-tokoh politik ataupun media berita, laman web berita yang sensasi yang khusus dalam bab ni, dan dia sometimes satu hari 3 jam 4 jam dia depan komputer baca benda ni je. Banyak masa dia pakai. Dia jadi macam hobi ataupun addiction Betul. Ya, jadi sekarang kita dah masuk kepada bab kenapa bincangkan topik ni boleh kata begitu dah definisi dah habis. Okey, jadi sekarang kita dah masuk ke bab kedua dalam perbincangan kita hari ni, iaitu kenapa bincangkan bab ini. Dan mungkin saya nak tambahkan sedikit apa yang Amir dan saudara Reza dah sebut tadi. Sebab mungkin dia jadi satu benda yang berat dalam konteks Malaysia ni, sebab kita dalam sistem demokrasi. Jadi something yang sentiasa ada cycle setiap 5 tahun, memang sentiasa ada pilihan raya baru, ada kempen, ada polisi baru, konteks berubah dan sebagainya. Jadi benda ni, and then of course kalau ada yang meninggal dunia, ada by election lagi, benda ni akan sentiasa ongoing. Jadi disebabkan sistem demokrasi ni yang supposedly dia punya tagline dia adalah power to the people. Jadi itu antara reason dia kenapa. Sebab tu macam Amir cakap tadi, anyone can say anything kan. Siapa-siapa boleh mengatakan satu. Sekarang ni kita dengar adanya zaman-zaman media sosial, terutama macam Facebook dan Twitter kan. Dia punya platform untuk bersuara tu dia makin besar dan dibesarkan lagi oleh orang lain. Dan benda ni jadi sangat-sangat teruk juga dalam election di Amerika Syarikat. Tengok dia punya, nampak the fake accounts yang wujud kan. Sampai dapat siapa nama Mark Zuckerberg tu kat congressional hearing kan. Dan ada orang bertanya, salah satu congressman dia tanya, macam tu kalau ada orang buat fake account dan dia meletakkan propaganda yang semua yang fake news, macam tu Facebook tak boleh nak stop lah. Dan jawapan dia tak boleh. Ada tahu kan tentang berita ni kan? Right. Tapi satu masalah dia, kenapa dia boleh buat algoritma untuk benda lain? Kenapa benda tu dia tak boleh halang? Tu yang menjadi tanda tanya. Betul. Lepas tu macam algoritma semua backup benda-benda politik ni. Lebih-lebih lagi propaganda. Okay. Sebab volume dia besar kan. Cara algoritma ni bekerja bila orang ramai. Itu salah satu root cause dia. Sebab hati kita sangat passionate dalam benda tu kan. Dia bila tak ada demand, tak adalah supply kan. So masalahnya sebab kita sangat-sangat terlalu passionate dalam bab ni. Itu yang jadi kita viralkan benda-benda ni. Dan Facebook pun boleh tengok algoritma ni. Dia pun upkan lah benda-benda viral ni kan. Betul. Jadi cuma nak ceritakan kat sini, nak kontraskan kita kalau banding dengan negara-negara monarki. Macam contoh tengok saudara-saudara kita di Brunei. Kita ramai sahabat-sahabat di Brunei kan. Mereka tak luangkan masa dalam bab-bab berbincang tentang pemimpin ni. Malah untuk mereka, masya-Allah, qadarallah masyafa'al, mereka sayang pemimpin dia. Jadi macam benda ni tak
tak take time lah untuk dia. Dia boleh fokus kepada benda-benda yang lebih penting. Hatta kalau kita tengok negara-negara yang monarki kan, yang contohnya mungkin pemerintah dia kurang baik, tapi pada masa yang sama dia tak ada konsep power to the people ni kan. Jadi mereka akan fokuskan tenaga mereka kepada what can we do? Apa peranan kita? Apa peranan kita sebagai ahlus sunnah, sebagai seorang muslim? Apa patut kita buat? Kita nasihat pemimpin ke ataupun kita cuba, sebab kita ada contoh pemerintahan para sahabat radhiyallahu anhum yang juga hidup pada zaman pemerintah yang zalim. Macam mana yang kita boleh ambil daripada contoh-contoh tersebut. Tapi mereka tak hidup dalam zaman power to the people. Sebab tu dia jadi kompleks sikit dalam konteks kita pada hari ini. Tu just nak mulakan kenapa kita bincangkan Tapi topik saya ni. nak tambah impact apa kalau dalam sistem macam monarki ni kan, katakan raja dia mangkat. Katakan raja dia mangkat pada malam hari. Pada siang hari dah ada raja baru. Tanpa perlu pembiayaan pilihan raya yang kos dia berjuta-juta ringgit. Betul. Dia smooth dan dia murah dan dia lancar untuk dapat penerusan pemerintah. Ya, mungkin salah satu sebab kenapa kita kita buat sembang politik ni. Satu, sekarang kat Sarawak adalah musim mengundi lah. Kebanyakan sahabat di sini kami bertemu di Sarawak, jadi mungkin kami boleh ambil dia punya apa orang kata vibes lah. Dia punya Aura dia. Fever dia. Election fever. Betul. Tapi alhamdulillah kalau musim mengundi kat sini dia tak adalah terlalu huru-hara kan kat Sarawak. Tak pernah rasa Jos kan. gila orang. Tak ada. Ada orang kata si Jos gila kan. Maksudnya tak ganas sangat kan. Tak ganas. Betul ke istilah tu? Ni. Tak jos. Ya tu. Tak ganas sangat lah. So satu lagi nak ambil balik apa yang Amir katakan tadi. Kita dengar pasal mengganggu hubungan keluarga, because baru-baru ni saya ada pergi travelling lah dengan sahabat untuk pergi bekerja. Jadi dia cerita tentang ada sahabat dia punya family. Jadi dia punya uncle. So dia punya uncle seorang daripada parti lain, lepas tu yang uncle seorang parti lain. Jadi kerana taksub sangat dengan politik ataupun mereka sangat aktif dalam politik, dua adik-beradik ni maksudnya dia punya pakcik dua orang tu tak bertegur. Tidak boleh duduk satu meja hampir 20 lebih tahun sampai mereka bersara daripada politik. Barulah mereka boleh berbaik. Masa tu aku dengar pun macam, biar betul politik boleh buat orang sampai macam ni. Kan? Kalau kita pernah dengar hadis dari Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim tidak akan masuk syurga. Subhanallah. Kita nak ke politik ni jadi sesuatu yang membuat kita tak masuk syurga? Subhanallah. Imagine. Masya-Allah. Subhanallah dalam. Masa dengar cerita tu itu, sebenarnya kita punya cerita panjang lah, jadi saya pendekkan. Dia macam betul ke politik ni boleh jadi macam ni? Sebab saya sendiri tak pernah tengok dalam keluarga sendiri sampai macam ni. Jadi bila dengar ni ke realiti kehidupan orang yang betul-betul ikut politik. Subhanallah, kita fikir balik kan, at least 20 tahun, at least lepas 20 tahun, alhamdulillah dapat berdamai. Bayangkan kalau takdir Allah cabut nyawa mereka sebelum tercapai 20 tahun tu. Subhanallah. So Allah, it's satu nikmat Allah bagi. Tapi mungkin untuk orang lain Allah tak bagi macam peluang macam tu kan. Nikmat macam tu kan. Subhanallah. Dan fikirkan balik, kadang-kadang bila kita fikirkan kita punya pergaduhan di dunia ni, pada hari akhirat nanti kita akan tengok balik, kita akan gelak-gelak balik. Alah, benda macam tu picisan kita nak kecoh ke? Sebab saya fikir satu hadis, pernah dengar satu hadis tu. Nabi SAW bersabda, Allah ketawa kepada dua orang. Satu orang yang membunuh orang, terbunuh di medan perang. Kemudian orang yang membunuh saudara tadi, dia telah masuk Islam.
dan dia pun masuk syurga dan mereka pun berjumpa di syurga. So macam engkau yang bunuh aku dulu. So macam Allah kira macam happy lah dengan diorang dua kan. Ya. Kat dunia ni mereka musuh. Kemudian di akhirat mereka macam buddy kan dekat syurga kan. So macam kita akan tengok balik semua pergaduhan kat dunia ni. Alah benda ni. Come on abang. Itu. So subhanallah bila fikirkan balik perspektif ni kan macam sejauh mana apa implikasi, apa impact dalam kita bergaduh ni. So kita kena fikir mendalam bab ni sebagai seorang Muslim. Politik Malaysia ni dia sampai dia berlebihan, dia hulu kan, sampai yang dia meletakkan sebab kecintaan dan sebab kebencian seseorang hanya pada bendera politik. Maknanya dia boleh sayang siapa, janji dia support parti yang sama, ataupun dia boleh benci siapa, janji dia berlawanan. Macam tak kira orang tu betul ke salah, dia parti sama, dia jalan. Ngam, kancing. Dia boleh menafikan keadilan seseorang hanya kerana berbeza politik, dan dia boleh berlaku zalim kepada orang yang tidak layak hanya kerana bai'ah politik mereka kan. Ini dah toksik kan. Tapi inilah hakikat kat Malaysia. Ramai dah macam ni, bukan semua, tapi ramai dah macam ni. So ini adalah satu yang membimbangkan kepada kita semua di sini. InsyaAllah kita cuba nak ingatkan diri kita sendiri juga. Kita pun dulu masa muda pun ada kalanya kita pun panas dengan isu-isu ni. Tapi alhamdulillah dengan nikmat Allah kita mula sedar sedikit demi sedikit yang dia ada the dark side of politik yang kita perlu tahu dan hindari ya. Ya, betul. Lepas tu satu daripada negatif impact politik ni lah yang kita mungkin tak pandang sebagai benda yang besar. Sebab nature politik ni ialah kalau seorang ada kaitan dengan sesuatu parti, biasanya untuk mendapatkan kuasa dalam pilihan raya ataupun sebagai rakyat biasa, objektif dia adalah untuk menjatuhkan orang lain. So biasanya dia bukan hasad benda yang konstruktif, banyak hasad yang berkait dengan itu. So banyak perkara-perkara haram seperti ribah ataupun mengadu domba pasal orang lain, padahal mungkin benda tu adalah benda yang palsu ataupun benda yang tak benar. Kebanyakan dan tak benar. Kebanyakan memang kan tak benar. So banyak cerita-cerita yang orang buat ataupun reka untuk menjatuhkan orang lain, padahal benda tu adalah satu daripada dosa-dosa besar dalam Islam yang kalau kita boleh imagine lah, kita mungkin tak rasa bila kita berkata tentang seorang dalam social media ataupun dalam sembang-sembang dengan kawan kita, tapi dia macam as if kita membuat semua amal kebaikan kita, solat, puasa, sedekah, lepas tu kita hadiahkan kepada orang tu. Musuh kita. Bagi musuh lah. Bagi musuh pula tu. So macam itu macam itulah antara definisi orang yang muflis di akhirat. Orang yang tak sedar dia berbuat benda tu, tapi sebenarnya dia apa-apa yang dia buat dia hadiahkan kepada musuh dia. Subhanallah, satu benda yang kita mungkin boleh renungkan. Setiap perkataan yang kita cakap ataupun tulis ataupun type ada impactnya di akhirat. Terutama sekali benda-benda yang buruk tentang saudara-saudara kita yang lain. So benda ni subhanallah. Nak tanya semua. Kebanyakan masa orang sembang pasal politik ni, nak tanyalah, majoriti dia adakah cerita positif ataupun negatif? Nak tanya setiap orang Negatif sini. lah. Negatif. Mostly kan. Subhanallah. 99%, right? Actually bagus juga kalau kita buat survey ni dekat rakyat Malaysia kita nak betul-betul nak tahu kan. Betul, honestly to me betul lah, macam 100% pun ada juga rasanya. Satu lagi dia angkat rasa belas kasihan pada orang lain ya. Macam akhir Rizal cakap dia akan ada cemuhan, sindiran, maksudnya dia dah tak suka orang tu kan pasal perbezaan politik, so dia kan bagi kata-kata yang kesat, yang buruk kan. Tapi pengikut parti yang sama, sometimes dia tak kisah cemuhan ni. Katakan yang menerima cemuhan ni orang pakcik tua ataupun wanita Muslim ataupun wanita lemah. Tapi pasal kita benci politik dia, sokongan politik dia, kita tak kisah cemuh dia juga. Astagfirullahaladzim. Padahal mungkin ni perempuan yang kita perlu jaga kehormatan dia. Ataupun pakcik, jiran kita yang kita perlu jaga kehormatan dia.
The word yang orang selalu pakai adalah dehumanize. Bila kita terlalu pakai keyboard warrior punya mindset ni, kita menghentam orang, kita dah keluarkan orang manusia tu daripada karakter tu. Sebab kita dah tak ada accountability dah. Dan bayangkan macam Amir cakap tadi kan. Bayangkan kalau yang menghentam, yang kita hentam tu adalah mak kita sendiri. Atau pakcik kita sendiri. Atau anak kita sendiri. Subhanallah. So kadang-kadang bila kita fikirkan secara humanity, actually sangat tak sihat dah mindset macam ni. Betul. And sometimes reality politik kita tengok kan, tak kira lah apa-apa sama ada parti politik dan pun politik di luar negara kan, kalau dia nak gerakkan ahli parti dia untuk buat satu benda yang mungkin destruktif ya, selalunya yang menggerakkan yang buat anarki ni adalah pengikut. Ketua tak pernah join. Takkan ada pernah ketuanya dia menggerakkan semua orang untuk buat apa yang dia nak. Last kali dia di Paris, di London. Betul lah. Dia jadi troll kira. Atau ada yang sometimes berkira-kira cakap, kalau kita nak naikkan sipolan sebagai pemerintah, mungkin kita perlu kita mesti sedia sacrifice untuk tujuan ini. Saya dah kira dah. Mungkin kita perlukan 1,000 orang mati, 5,000 orang, 70,000 orang sakit. Dia dah kira dah. Tapi alhamdulillah dia sihat. Dia mula menjustifikasikan. Perut dia besar dan dia alhamdulillah ramai pengikut. Tapi orang lain yang kena. Subhanallah. Dan banyak slogan yang mereka boleh tolak macam don't ask what the country can do for you, ask what you can do for your country kan. Jangan persoalkan negara buat apa untuk kamu, apa yang kamu buat. Orang macam betul lah, apa kita kena buat sekarang. Nak tambah sikit tentang ta'assub tadi kan, yang disebut oleh Amir tadi kan. Macam fikirkan actually dua ekstrim tu yang kita nak elakkan, which is apa yang digariskan dalam Islam. So bila kita terlalu berpihak kepada seorang tu, kita akan support dia walaupun dalam kezaliman. Dan dalam satu hadis, itulah definisi jahiliah. Kalau walaupun ulama yang mendaifkan hadis tu, tapi dalam riwayat tersebut mengatakan jahiliah adalah kita support golongan tersebut walaupun kita tahu golongan tersebut buat kezaliman. Dan benda ni I nampak sendiri dalam cara orang support certain political party. Dia terlalu ta'assub, dia tak nak kalah kan. Sebab yalah ada faktor ego lagi. kita dah terlalu publicize yang kita support si fulan dan si fulan kan. Tiba-tiba bila orang attack, kita kenalah ada macam kena double down benda tu kan. Kita akan keluarkan kebatilan untuk menegakkan sesuatu yang tidak kita tahu tak betul. Satu. Dan pada masa yang sama juga, masalah dia bila kita terlalu benci pihak sebelah, kalau pihak sebelah tu buat satu kebaikan pun, kita tak akan akui kebaikan tersebut. Betul tak? Betul. Kita terlalu benci benda ni. Which is benda ni exactly go against apa yang Allah berfirman dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Dan janganlah kamu janganlah benarkan kebencian kamu kepada satu kaum tu menghalang kamu daripada berlaku keadilan. Keadilan adalah apa? Kalau orang tu adalah buat kebaikan, kita sebagai seorang Muslim, man lam yashkurin nas lam yashkurillahi azza wajal, kita berterima kasih kepada dia. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia tidak berterima kasih kepada Allah. Sebaliknya, apa yang kita lihat di dalam cara perbualan dalam politik ni, bila dia terlalu tak suka kepada pihak tersebut, pihak tu buat, dia akan buatlah alasan dia, alah benda ni semua just for dia showman je, dia benda ni nak buat untuk menang ni dan sebagainya. Macam-macam suudzon yang akan keluar. So bila cakap macam ni, mana keadilan kita? Kita dah kompromi kita punya keadilan sebagai seorang manusia. So benda ni kita kena fikirkan dengan betul-betul mendalam implikasi bila kita terlalu support satu pihak. Dan juga sometimes politik ni dah jadi macam addiction, ketagih. Contohnya orang yang dia hari-hari dia sangat driven by political news or whatever kan. Cuba bayangkan orang ni ya. Dia bila lead up to election, pilihan raya dia semangat, dia macam-macam dia bikin. Tapi perasaan dia orang ya, saya pun dah mengalami perasaan ni, habis election dia rasa kosong. Dan apa isu nak tunggu lagi, tak apalah, dia rasa kosong. Menunjukkan actually hati dah ada masalah, dia dah gantung hati tu kepada politik saja. Subhanallah. Banyak masa tu dihabiskan dengan keluarga, dengan ilmu, kerja, macam-macam. Betul. Subhanallah. Betul lah. Sebenarnya apa yang Amir cakap tu ada satu isu psikologi lah, which is whereby dia berjuang benda tu adalah untuk macam nak atas hostility tau. As a common enemy, bukan dalam semangat membina.
Macam contohnya kita kan, bila kita nak berdakwah, kita dalam satu semangat collaboration kan, kita nak membina ke arah satu, kita nak productive towards something kan. Tapi banyak mindset yang dalam politik ni, dia adalah lebih kepada let's crush them, let's join forces. I tak kisah prinsip you, yang penting kita crush that guy. Yang penting kita Which menang. is dalam Islam tak pernah ajar benda ni. Yang penting kita menang. So subhanallah. Satu lagi mungkin dogma dalam Okay. setakat kita kan adalah Okay, Masya Allah. satu lagi kita selalu tengok orang yang nak bicara politik adalah orang yang matang. Kalau kita nak jadi dewasa, kita mesti bicara politik. Ya, Orang betul. kalau tak bicara politik ni, orang ni lemah. Kau ni tak berfikiran kritis ke, tak baca Pernah. sahabat ke, dalam betul lah. tempurung Saya ke. sendiri pernah kena macam tu. Subhanallah. Aziz pernah kena. Betul ke ni? Okay, Tapi semua ni ada kalanya mereka cakap, contoh dia salah faham hadis ya. Dia cakap contoh macam Abu Zar. Abu Zar ni Rasulullah cakap dia lemah. Rasulullah tak bagi dia pemerintah pucuk pimpinan. Ataupun contoh lain macam Al-Bara' bin Malik, dia Umar tak bagi dia pucuk pimpinan. Ini kerana dia lemah. Orang cakap, padahal penonton sekalian, Abu Dhar ni orang yang pergi jihad ya. Orang yang berdakwah seorang-seorang kat Mekah sampai kena pukul. Dia berani kena pukul seorang. Dia bukan orang yang lemah ya. Ilmu dia pun banyak. Yang Bara' bin Malik ni adalah sahabat yang kalau perang dia lawan benteng pertama musuh, dia masuk, dia pertama yang awal masuk dan dia sampai ke belakang benteng pertahanan musuh, dia teruskan dan dia kembali balik ke depan. Ni seorang yang masya-Allah yang hebat keberanian dia, bukan calang-calang. Tapi Omar cakap jangan bagi kepimpinan kat orang ni. Ada sebab dia pasal walaupun dia bukan lemah dari segi kekuatan, tapi Omar khawatir bahawa kalau Al-Bara' ni memimpin, nanti dia akan memimpin semua orang macam dia. Aku kuat, kau pun kena kuat. Aku makan sikit, kau pun kena makan sikit. Aku banyak macam dia ada banyak pemerintahan ni. Dia bukan satu, bukan one dimension. Dan para sahabat yang paling arif dalam bab begini. So, orang dah salah faham dalam hadis tu lemah sebagai satu yang sangat negatif. Padahal orang yang Rasulullah dan hadis tu cakap lemah, mereka bukan lemah secara hakiki ya, mereka kuat, pandai dan sebagainya macam. Mungkin saya boleh tambah sikit lah. Yang Akhi Reza sebut awal tadi kan, tentang macam orang politik ni dia biasanya nak jatuh-jatuhkan orang kan. Jatuh-jatuhkan seteru politik dia kan, betul tak? Tapi sebenarnya yang paling worst of all, semua yang paling teruk antara benda yang perkara tu adalah apabila dia menjatuhkan pemimpin sendiri. Sebab pemimpin tu might be daripada political parti yang lain kan. Tapi mungkin kita nak kongsikan sedikitlah apa yang wajib bagi kita sebagai orang awam terhadap pemimpin. Sebab beberapa hari lepas saya ada menghadiri sebuah majlis dekat sini dan Syekh tersebut kebetulan dia tengah mensyarahkan satu kitab, dan di hujung kitab tersebut dia menceritakan tentang satu persoalan. Dia kata mal wajibu li wulatul umur, apakah yang wajib bagi rakyat terhadap pemimpin kan. Jadi benda tu simple je sebenarnya, simple, dan ni adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam berpegang dalam mentaati pemimpin. Saya tak pasti kalau dah dikongsikan sebelum ni sebab saya datang lewat sikit kan, tapi saya cuba kongsikan sikit je lah. Jadi dia kata al-wajib lahum, dia kata yang wajib bagi mereka adalah an-nasihah. Dia kata selalu orang terfikir apa nasihat ni. Nasihat ni boleh jadi dia nasihat bagi advice, tapi pada masa sama nasihat juga bermaksud ikhlas. Maksudnya kita ikhlas mengikuti, kita mentaati dia. Dia kata mengikuti dan mentaati pemimpin dalam segala benda yang hak. Yang ini yang penting. Segala benda yang hak, dia kata. Wa tadhkirihim birifq, dan memperingati dia, pemimpin tersebut, kalau kita ada ruang untuk menasihati dia dengan rifq, dengan lemah lembut. Ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wassalatu khalfahum, dan solat di belakang mereka. Apabila mereka menjadi imam, kita mesti solat belakang mereka. Kita akan kata, oh ni ahli bid'ah ni, aku tak nak solat belakang dia. Tak. Yang ni kita dah terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Waliyadzubillah. Maksudnya wal jihadu ma'ahum, apabila dia memanggil untuk kita jihad, jadi kita ikut turut serta jihad. Pasal wa ada'us sadaqatu ilaihim, dan kita mengeluarkan zakat kita, dan kita memberikan sedekah kita, dan kita salurkan kepada
these governmental bodies yang mereka dah kerajaan pusat-pusat pungutan zakat yang mereka dah sediakan. Jangan kita kata dia orang, kita jangan suuzon dengan dia macam Akif Faisal kata tadi kan. Dia orang pakai benda ni, dia orang spin sana sini duit ni untuk dia orang suka ria kan. Bukan. Selalu dengar tu Selalu sangat dengan tu. Ya. Padahal dalam Ahlussunnah wal Jamaah tak. Dia kata lepas tu yang ni yang antara bagi saya yang paling penting. Dia kata wasabru alaihim wa injaru, dia kata, dan sabar terhadap mereka walaupun mereka adalah orang-orang fasik. Subhanallah. Benda ni memang words of gold. Yes, walaupun mereka mujrim, walaupun mereka melakukan crime. Tapi setakat mana kita bersabar. Dia kata lepas tu disambung lagi wa tarkul khuruj bisayfi alaihim ma lam yuzhiru kufran bawahan, dia kata. Dan kita tidak boleh menentang pemimpin tersebut dengan mengangkat pedang. Maksudnya in other words, kita keluar jalan, kita menzahirkan enmity, kita menzahirkan orang kata macam macam kita nak riot lah ataupun permusuhan kita lah. Kita bawa perusuhan yang lebih, kalau lebih ekstrim kita bawa senjata sekali. Ini memang big no. Malam yuzhiru kufran bawahan, selagi mana dia tidak menzahirkan kekafiran yang ternyata, paling nyata sekali. Selagi mana sekarang ni kalau kita tengok pemimpin macam mana kita tahu dia macam mana kita nak tahu yang dia tu adalah kafir ke tak? Kadang-kadang ada orang some extremist kan, dia kata macam pemimpin ni dia dah kafir dah. Macam mana kau tahu? Dia kata lepas tu dia tak dapat jawab kan. Macam dia just macam baca news sini macam lepas tu dia conclude bahawa ni must be a kafir man. So nauzubillah min zalik, kita jauh. Itu satu. Lagi satu cara dia respond kata, obvious kot. Kau tak nampak betul. Dia punya gaslighting dia buat kita rasa macam kita ni jahil kan, macam tak pandai. Itu strategi hujung pak belalang. Ya. Betul. Lepas tu kita gaslight dia balik lah. Kita, kau tak tahu ke dalam Ahlussunnah wal Jamaah macam ni? Apalah kau ni? Kau make him question his reality. So, so last kali dia bagi satu solusi. Macam mana kita nak, kalau dia dah lakukan pelbagai benda-benda yang jahat sekalipun, cara Ahlussunnah wal Jamaah menentang perkara tersebut apa dia kata? Last kali Syekh ni kata wa an yud'a lahum bis-salahi wat taufiq. Kita mendoakan untuk mereka kepada Allah agar mereka menjadi lebih baik dan mereka diberikan taufik dan hidayah. Masya-Allah. Sebab kita selalu dengar kan, doa itu adalah senjata terbaik kan. Kalau kita nak tentang dia, pakailah senjata doa. Itu dia. So itulah itu pendeklah dikata macam tu. So I think benda ni memang jarang lah di bangku sekolah pun kita tak dengar benda-benda ni kan. Macam mungkin sikit-sikit lah kita dengar taat pemimpin. Okey, taat pemimpin. Macam mana? Maksudnya Ya, betul. Kita detail sangat. Kita kena buat part 2 kot. Jom saya tak ada. Tapi dalam bab politik ni, walaupun kita di Malaysia kita demokrasi berperlembagaan kan, dan suara majoriti ni adalah suara yang diambil kira, tapi kita pun kena faham bahawa di setiap perkara kita buat dia pasti ada batasan syarak. Dan walaupun tak ada siapa yang berkata sedemikian, walaupun hanya minoriti yang berkata sedemikian, tapi batasan tetap batasan. Tak boleh dia goalpost tak dapat kita elak-elakkan. So maksudnya kita kena firm dalam certain things dalam politik. Walaupun semua orang cakap sedemikian. Selain dari itu. Dan antaranya lah inilah taat kepada pemerintah ni. Saya nak kongsikan satu hadis yang bagi saya agak scary lah, sebab bagi orang yang dia kata cukup dengan melihat bahawa pemimpin kita ni adalah seorang yang fasik, yang memang dia menganjurkan pesta sana sini macam tu kan. Some people dia terus mengkafirkan orang macam ni, pemimpin macam ni kan. Tapi ada satu hadis apabila Nabi SAW dia kata man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Apabila sesiapa yang melihat di dalam kalangan pemimpinnya sesuatu yang dia tak suka, right? Sesuatu yang dia tak suka, falyasbir alaihi. Kata Nabi kata sabar je. Dia tak ada kata macam aku berlepas diri daripada kawan. Tak ada. Falyasbir alaihi. Lepas tu dia kata fa innahu man faraqal jamaah. Barang siapa yang berlepas, siapa yang keluar daripada jamaah tersebut,
daripada apa taat kepada pemimpin tu. Dia tak taat lagi dah. Kan? Shibran, walaupun sedikit pun, famat, dan lepas tu dia mati, illa mata mitatan jahiliyah. Kecuali dia mati dalam keadaan dia adalah dalam keadaan dia orang yang jahil. So subhanallah, kalau kita benda tu, orang jahil meninggal dalam keadaan jahiliah, macam tak ada benda yang baik lah daripada tu rasanya. So kita at least agak berat lah. So lagi pun kita, So- kita nak pemerintah yang perfect ya. Ya. Tapi hakikatnya tak semestinya pemerintah itu perfect. Hatta sahabat yang mulia Khalid Al-Walid, pemimpin pasukan perang ya. Rasulullah pernah sekali mengeluarkan ada sabda Rasulullah berlepas diri daripada apa yang Khalid buat. Rasulullah pernah cakap sedemikian, tapi Rasulullah tetap lantik Khalid sebagai pemimpin pasukan. Maknanya tak semestinya pemerintah tu kena 100% perfect ya. Pasti ada kelemahan. Cuma tadi Akhi Syamil bawakan dia punya kerangka dia, apa yang maksimum yang masih menekatkan mereka dalam Islam. Tapi itu pun ada perbahasan yang detail. Katakan kalau pun pemerintah tu di luar telah khianat boundaries tu, tetap ada perbahasan yang khas bila seseorang tu boleh keluar pada kepimpinan, dan bukan di sini kita nak bincangkan tentang tu. Cakap pasal ni kan, pemerintah, Masya Allah, point tu bagus lah. Pemerintah ni tak, kita selalu expect yang perfect kan. Sedangkan kita kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kamu adalah laksana seorang pengembala, dan setiap di antara kamu akan dipersoalkan atas apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan seorang imam bertanggungjawab, pemimpin bertanggungjawab untuk dia punya rakyat. Tapi Nabi SAW bagi lagi, dia tak stop kat situ. Dia kata seorang kira bapa, dia bertanggungjawab atas keluarga dia. Isteri pun bertanggungjawab untuk anak-anak dia. Hatta hamba pun ada tanggungjawab dia tentu. Apa implikasi pada hadis ni? Maksudnya, perbezaan di antara pemimpin dan kita adalah tanggungjawab. Itu je. Maksudnya, kita pun, semua di antara kita. Kalau hamba pun Nabi SAW tak kecualikan daripada kategori ni. Kita semua termasuk. Jadi persoalan kita kena tanya diri kita sendiri. Kita expect pemimpin kita perfect kan? Kita perfect tak? Kita nak expect kan orang kat atas tu, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Lepas tu bila orang pointkan kita punya kesalahan, kita pula defensif, kata habis kau tu apa kau tu macam lah bagus sangat. Tengok macam kita sendiri tak own up kepada kelemahan kita. Macam mana kita nak expect pemimpin pula own up kepada dia punya kelemahan dia sendiri? Macam we didn't own up to kelemahan kita sendiri walaupun orang tu nasihat kita dengan baik. There you go. Orang tu nasihat kita dengan kasar. Ini kan kita pula pergi nasihat pemerintah dengan cara kasar. Dengan cara kasar kan? Dan dia ada askar, ada polis semua. Dan ada hadis cakap pun sejelek-jelek penguasa adalah penguasa yang kalian benci, yang kamu benci, dan mereka pun benci kamu. Kerana itu akan buka pintu sangat banyak kerosakan. Atau ada ulama cakap pun 60 tahun dengan pemerintah yang zalim tu lebih kurang mudaratnya daripada satu hari tanpa pemerintah. Pasal anarki yang bakal terjadi dengan lawless, yang keadaan yang tak ada undang-undang tu, pasti banyak keburukan lagi. Sebenarnya bila renungkan hadis tadi, tambah sikit yang hadis yang Amir sebut tadi kan, permulaan hadis tu adalah pemimpin yang sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu sayang dan mereka menyayangi kamu, dan kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu. So salah satu benda yang saya terfikirkan, which is continuing theme of kita own up to ourselves kan. Kita kena tanya, kalau kita dalam kapasiti kepimpinan, macam for me for example dalam isteri dan anak, dan juga di dalam pejabat, contohnya ada subordinate yang di bawah I kan. So I buat tak benda tu? I sayang diorang tak? I expect diorang sayang I je? Apa barang entitlement kan? Kita sendiri buat tak benda tu? Kan kita expect je orang. Kita sendiri doakan mereka ke tidak? Kita sendiri sayang dia ke tidak? Kalau kita sendiri tak buat, macam mana kita nak expect orang tu atas asyik buat untuk kita saja? Kadang kita yang salahkan dia. Tengok orang semua orang tak suka dia. Inilah seburuk-buruk pemimpin. Ini masalah. Ini entitlement mindset ni. Itulah daripada level peribadi pun kan. Kalau kita tengok pasal seseorang, kalau dia macam saya sendiri pun tanya tadi kan, majoriti masa yang kita dengar orang bercakap tentang politik adalah benda negatif, betul tak? Mungkin dia takkan cakap pasal pemimpin tu macam ni, macam tu. Jadi kalau kita tengok level peribadi, kita macam dah latih diri kita untuk tengok benda yang negatif ke orang. So macam saya kan, biasa kat pejabat saya,
saya dah banyak tukar ni lah, apa, syarikat lah bekerja kan. Dalam banyak-banyak tu, jadi banyaklah jumpa orang kan. Tapi bila jumpa orang ni, kalau dia ni seorang yang macam suka tengok kesalahan orang, mesti dia ni orang taksub politik. Dia macam, dia dah latih diri dia. Karakter dia dah macam tu. Karakter dia dah latih diri dia untuk tengok benda salah je kat orang. Especially tengok bos lah. Tengok bos kita ni, tak macam ni. Kalau orang yang dia sugar coat dengan critical thinking kan. Ya, betul. Lepas tu dia kata pemikiran kritis. Itulah salah satu bahayanya bila kita macam terlalu taksub. Tak bermakna kita tak boleh tahu langsung. Kita kena tahu tapi secukup rasa kata orang, secukup yang kita patut tahu. So, kita pun kena tahu. Macam garam dalam makanan lah. Betul. Kadang-kadang sebab kita pun kena tahu keadaan negara kita sendiri kan. Tapi tak adalah sampai tengok tu. Jadi macam detektif ke apa, tengok kita punya pemimpin macam tu macam ni. Subhanallah. Basically kita kena tahu tapi kita terikat dengan prinsip dan sikap-sikap sebagai seorang Muslim kan. Sahih. Ya. So nampak gaya macam tak nak kata terikat lah. Kita dipandukan dengan prinsip. Pandukan. Dengan Better. Ya. Okay, nice. Ya. Ya, so mungkin kalau kita nak simpulkan, actually sekarang ni kita dah masuk ke bab yang terakhir dalam perbincangan kita, which is apa prinsip dan sikap seorang Muslim tentang politik. Betul sekarang kita dah masuk. Boleh katalah kan, kita dah touch sikit sini. Jadi sekarang kita nak pergi ke part yang paling penting sekarang. Apa yang patut kita buat? Apa peranan kita? Prinsip dan sikap seorang Muslim tentang politik. Macam pertama, macam tadi yang brother Akhil Faisal cakap tadi, kita kena sedar yang semua orang akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpin kan. Pemimpin akan tanggungjawab dengan rakyat dia. First thing, kita kena tengok diri sendiri. Itu for me lah, untuk saya bila macam orang cakap pasal politik ni, bila nak komen pasal kita punya menteri ke, Perdana Menteri ke, yang berhormat kita, kawasan kita ke, yang pertama sekali tengok sendirilah kan. Adakah kepimpinan kita terhadap kita punya isteri dengan anak kita perfect ke tak? Kena tengok tu, sebab satu lah, bila cakap pasal pemimpin ke atau politik ni, suka banyak kali lah baca Ibnu Qayyim Jauziyah punya perkataan dalam dalam dia punya kitab kot, Miftah Da'aris Sa'adah. Kan, salah satu kitab ke risalah dia, tak ingat. Lepas tu dia panjang tapi nak baca sikit dah. Ibnu Qayyim berkata dalam buku, sesungguhnya di antara hikmah Allah Subhanahu Taala dalam keputusannya memilih para raja, pemimpin dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya, bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Even Simon Sinek pun, yang famous author sekarang ni, pun dia pernah bercakap lebih kurang macam ni. Pasal dia, pasal orang, kenapa orang pilih Donald Trump masa tu. Sebab rakyat dia orang dah tak nak tengok politician, dia nak tengok businessman yang jaga. Sebab dia orang nak tengok duit kan. Jadi dia macam seolah-olah cerminan lah. Dia cerminan rakyat. Tikus takkan memimpin singa kan. Betul. Tapi panjang lagi dalam ni, dia memang cakap perbuatan rakyat ni memang betul-betul mencerminkan amalan penguasa. Lepas tu persoalannya sekarang, mana ada kan, aku baik je. Itulah, kadang-kadang kita delusional lah. Aku kita baik sendiri je. tak nampak mistake kita. Lepas tu kita expect satu yang perfect daripada orang lain. Betul. Itulah, tapi mungkin salah satu daripada solusinya untuk sambung apa yang Akhi Aziz cakap adalah bermula dengan diri kita sendiri kan. Apa yang kita boleh buat kepada siapa yang kita pimpin, ahli-ahli keluarga kita, subordinate kita. Itulah apa yang kita boleh buat. Bukan maksudnya bukan yang apa yang kita boleh buat, bukan kepada efek kepada komentari kepada pemimpin ni apa yang dia patut buat ke apa macam tu. Kita busy diri kita dengan pimpinan kita dulu. Sebelum kita nak pandangkan ke atas, kita tengok ke bawah dulu. So kita bukan menafikan membenarkan kezaliman ataupun tidak kirisan itu bukan betul. Kita nak sampaikan memang betul kalau ada
lompang dalam pemerintahan pemerintah kita, memang patut diberi nasihat. Tapi nasihat ni ada guideline dia, ada cara dia nak bagi. Daripada segi adab nak menyampaikan dan juga siapa yang nak menyampaikan. Yep. Sebagai contoh macam kita, kalau kita mungkin bukan seorang bapa atau suami yang baik, tapi katakan satu hari yang bagi teguran ni adalah orang gaji kita. Bapak kurang pandai ni tu. Oi. mungkin alhamdulillah yang dapat menerima ni, masya-Allah bagus. Tapi bukan semua boleh menerima ni. Kebanyakan mungkin tak akan boleh terima lah. Macam tu saja. Tapi dan nak sama juga apa yang Aziz sebut tadi kan. Sebabnya Allah berfirman kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka terlebih dahulu mengubah apa dalam diri mereka sendiri kan. Jadi sekarang for me lah, kalau kita nak sabitkan karakteristik kepimpinan yang sempurna kan, cuba kita list down apa ideal pemerintah kita. Maybe somebody yang mendengar, somebody yang open mendengar nasihat, somebody yang ada ilmu syar'i yang baik. So kita list down, ambil lah masa. Okay, ini ideal kita, ini utopia kita ni, ini negara Islam yang terbaik ni. Okay, list down semua ni. Dah habis list down, tanya, aku ada tak semua ni? Buat tu dulu. Sebab okay, betul apa yang Amir cakap. Pada satu sudut kita tak benarkan kezaliman mereka. Kezaliman tetap kezaliman. Tapi sekarang ni persoalan kita bertanggungjawab dengan Allah. Kita letakkan expectation kepada orang lain, sedangkan kita sendiri tak nak uphold benda tu kan. Nah, Allah dah bagi warning dah dalam surah Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Engkau mengajak orang kepada kebaikan dan kamu sendiri lupa. Yang kita ni, kita kena a bit careful dalam bab ni. Dalam kritikan kita. Kita kena try to walk the talk ourselves first. And then insyaAllah kita boleh model benda tu kepada orang lain. Dan percayalah, kalau benda tu ada kebaikan, Allah akan datangkan keberkatan. Isteri-isteri kita ikut, anak-anak kita ikut, sahabat-sahabat kita kat office kat ikut. Dan insyaAllah kita mula jadi sebahagian daripada pergerakan viral dalam kebaikan. Boleh jadi orang yang kita beri kesan tu mungkin anak-anak kita, dan mungkin mereka satu hari Allah akan takdirkan mereka jadi kepimpinan kita satu hari nanti. Betul. Yeah. Even kalau kita list kan pemimpin yang kita punya ideal pemimpin kan. Kita lepas tu kita tengok diri kita ada ke tak. Lepas tu terbalik pula. Kalau kita dah list kan, cuba tengok semua ciri-ciri tu siapa yang ada. Siapa yang ada betul-betul banyak tu. Kalau dia macam apa orang putih kata unicorn macam kau takkan jumpa. Lepas tu kalau dah tak ada kan, kita tahu reality tu tak ada. Daripada orang yang tak tahu, daripada orang yang selalu fikir nak perfect kan. Discussion perbincangan nak dapat pemimpin yang baik ni takkan habis. Dia macam ulang sebab kita takkan jumpa benda tu. Betul. Masya-Allah. Wow. Okay, so mungkin lagi satu antara prinsip dan sikap seorang Muslim dalam bab politik ni, terutama sekali bila kita dalam hidup dalam suasana demokrasi ni, to me antara guidance ataupun bimbingan yang paling penting adalah surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat memang penuh dengan banyak pengajaran yang sangat-sangat penting, dan saya yakin kalau umat Islam betul-betul ikut apa yang Allah turunkan dalam surah Al-Hujurat ni, masya-Allah umat kita akan sangat-sangat bahagia insya-Allah. 100% yakin, confirm, memang indah umat kita. So pertama sekali kita tengok dalam ayat, memang banyak so mungkin I ambil just a few selected one. Contohnya dalam ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mencemuh, janganlah kamu merendahkan kaum lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kamu. Wow, ini macam mindset ya, bayangkan kan. Ada satu ungkapan daripada, kalau tak silap, Abdullah ibn al-Mubarak. Dia memberi satu nasihat kepada orang. Setiap kali kamu keluar rumah, tanamkan mindset bahawa semua Muslim yang kau akan jumpa adalah lebih baik daripada dirimu sendiri. Subhanallah. Wow. Ini mindset yang dia tanamkan. Kalau kita terlalu mencari keburukan, kita sebenarnya buat exactly apa Allah larang dalam surah ini. Sebaliknya, mindset kita patutnya macam Abdullah al-Mubarak tadi.
mungkin apa yang kita nampak daripada media yang kita sandarkan media tersebut, it's a very biased media kan. Mungkin dia nak support certain ni, of course lah nampak macam buruk kat sana. Because trust me, kalau you tengok media on the other side, you kena equally benci je other side juga kan. Jadi sebenarnya kita mencemuh dia atas benda yang kita nampak sedikit saja. Bahkan mungkin benda tu boleh jadi palsu. Jadi kita sepatutnya kita persoalkan diri kita, benda ni macam shaky kan, macam tak apa-apa kuat kan. Dan kita mungkin mencemuh orang lain yang ada kualiti yang lebih baik daripada kita. Dan bila kita mencemuh dia, mana ruang untuk kita dapatkan manfaat daripada dia? Mungkin ada dari segi agama, daripada ilmu agama, mungkin dia boleh bawa kebaikan. Tapi sebab kita dah tutup dia kan, kita dah shut dia kan, kita dah pandang rendah kepada mereka. Subhanallah. Dan memang nampak dalam ayat ni sendiri, Allah dah berfirman kan, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, janganlah kamu memanggil-manggil gelaran dengan gelaran yang ada ejekan. Wow, bukankah banyak ejekan dalam grup-grup Twitter ni? Ya, troll. Banyak troll ni kan. Subhanallah. Allah berfirman lagi, bi'salismul fusuq ba'dal iman, buruk sungguh panggilan yang selepas kamu ada iman kau ada keluarkan perkataan-perkataan macam ni. Dan subhanallah, kalau kita tengok penghujung ayat ni, waman lam yatub faulaika humuz zalimun, barang siapa yang tidak bertaubat maka merekalah orang-orang yang zalim. Which is ironic, sebab dalam grup-grup yang mengata-ngata ni, mereka selalu point kezaliman. Tapi it's ironic, isn't it? Ironik gila. Padahal dia orang punya mengumpat itu satu kezaliman, dia orang tak nampak sendiri. And which is interesting juga, ayat Quran ni kan, waman lam yatub faulaika humuz zalimun, siapa yang tak bertaubat mereka adalah orang zalim. Ini adalah umum, maksudnya tak bertaubat daripada syirik ke, tak bertaubat daripada maksiat lain ke kan. Tapi Allah sengaja letakkan ayat ini dalam bab merendahkan orang lain. Nampak keberatan dia. So actually kita kena ambil this with a certain level of hikmah. Kita fahamkan, prioritize apa yang kita nak capai sebenarnya. Mungkin dalam kita punya kegairahan untuk menegakkan masa depan anak-anak kita, kita telah menggadaikan amal soleh kita sendiri. Ini deep deep Wow. So kalau nak sambung lagi kan, macam Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhlah daripada dhann, sangkaan buruk, kerana sebahagian daripada dhann ni adalah dosa. Dan subhanallah kalau kita tengok kan, banyak slogan-slogan anti-anti ni, sama ada anti-parti ni, semua didirikan atas dhann. Banyak benda yang tak ada fakta pun. Kadang-kadang dia dengar daripada ni, insider info daripada siapa? Oh, adalah dia pernah kerja dengan dia. Kalau benda ni dalam hadis, orang kata majhul, tolak hadis tu. Fail. Tak lepas. Tambah lagi orang kurang ingatan kan. Dia macam ingatan dia tak kuat kan. Ingatan lagi. Ingatan lagi kan. Satu hal lagi kan. Jadi subhanallah, kalau fikirkan balik kan, macam orang kata, tapi obvious kot. Betul ke obvious? Okay. Kita tengok, renungkan satu hadis ni ya. Dalam satu hadis, Usamah bin Zaid kan, dia pernah pergi satu peperangan ni, dan dia dah hampir nak bunuh seorang musyrik ni dah. Kemudian dia dah angkat pedang dia, orang musyrik tu kata la ilaha illallah. Dan Usamah bin Zaid kata apa? Tak. Kau cakap la ilaha illallah ni bukan sebab takut Allah, sebab kau takut pedang ni. Jadi Usamah pun dia bunuh si musyrik tu tadi. Jadi Usamah dia menceritakan kepada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dan sekian-sekian dah jadi kan. Dan kemudian Rasulullah SAW kata, engkau bunuh dia sedangkan dia kata la ilaha illallah. Kemudian Usamah kata, tapi obvious kot Rasulullah kan. Rasulullah ulang lagi. Dia kata la ilaha illallah, kemudian kau bunuh dia. Tapi Rasulullah obvious kot, dia ulang balik. Rasulullah kata benda sama juga. Dan kemudian Rasulullah kata, adakah kau telah membuka dada dia dan melihat ke dalam dada dia tadi? Wow. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya. Dia punya kesahihan dia sangat-sangat tinggi ya, subhanallah. Dan Usamah bin Zaid dan Rasulullah SAW Usamah kata Rasulullah SAW sentiasa mengulangi ayat dia, kata adakah kau telah membelah dadanya dan melihat dalam dadanya. Usamah kata, aku punya rasa penyesalan tu, aku rasa macam kan alangkah baiknya aku masuk Islam pada hari ini, sebab aku rasa macam itulah satu dosa yang sangat-sangat besar. Jadi bayangkan hadis ni macam obvious kan, dia kata la ilaha illallah sebab yalah nak selamat kan kat medan perang kan. Tapi itu pun Rasulullah kata kau tak tahu sebenarnya. Jadi ini orang yang di medan perang kita kat medan arena politik ni apa yang kita nampak? Jadi something dangerous. Dhan ni bukan benda kecil. Kalau Usamah bin Zaid, dan kalau kita tengok konteks Usamah bin Zaid ni adalah somebody yang sangat-sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Dia dalam kita tengok
ni Usamah ni macam seolah-olah cucu Nabi kan. Sebab dia adalah anak kepada Zaid bin Harithah, dan Zaid ni pernah jadi anak angkat kepada Nabi SAW kan, kalau saya pernah tengok sirah kan. Jadi Nabi sangat-sangat sayang dia, tapi itu pun Nabi tak bagi can. Tak, ini adalah satu kezaliman yang sangat-sangat besar. Sampai Usamah pun rasa Allahu Akbar. Kan bagus kalau aku masuk Islam hari ni kan, boleh ampunkan dosa-dosa tersebut. Jadi itulah nak ceritakan, kerana zon ni memang sangat-sangat serius. Betul. Mungkin boleh tambah sikit lah tentang zon ni kan. Ada satu hadis Nabi SAW bila dia kata, Nabi SAW bersabda, satakunu umara fatarifuna wa tunkirun. Dia kata akan ada pemimpin nanti yang engkau dapat melihat kebaikan dia dan keburukan dia kata. Macam jelas. Lepas tu dia kata sesiapa yang tutup mata melihat bad deeds dia kan, macam dia buat bad deeds tapi dia tutup mata, dia tak sebut-sebut ke benda tu, tapi pada masa yang sama dia cuba untuk macam buat something untuk betulkan perbuatan pemimpin tersebut, maka kata Nabi SAW, maka dia bebas daripada dosa, dia kata. Lepas tu Nabi sambung lagi, dia kata sesiapa yang membenci perbuatan buruk pemimpin tersebut kan dengan hati dia, tapi dia tak mampu untuk melakukan apa-apa dengan amal dia ataupun lisan dia kan, maka kata Nabi SAW, maka dia selamat, dia kata. Lepas tu dia kata tetapi sesiapa yang approve dia punya perbuatan buruk tersebut, dia kata, dan mengikuti dia, maka dia adalah seseorang, dia akan mendapat balasan yang buruk pada akhirat kelak. Lepas tu para sahabat tanyalah, dia kata, kalau macam tu tak patut ke kita bunuh dia Rasulullah, pemimpin ni? Dia kata. Lepas tu Rasulullah kata apa? Dia kata la ma sallau, dia kata. Tidak, selagi mana dia solat, dia kata. Jadi poin yang Akhi Faisal kata tadi, macam mana kita nak tahu dia solat ke tak kan? Macam dia balik kepada zon kan. Sebenarnya macam takkan kita nak setiap masa macam aku kena ada macam kerja kita. Kalau macam tu kita buang masa. Tak ada masa untuk benda lain kan. So macam sedangkan rakan kita kat office pun kita tak tahu dia solat ke tidak. Betul. Padahal kita spend daripada pagi sampai kita tak tahu. Hatta family members sendiri kan, macam kat rumah macam abang aku dah solat ke tak? Mana aku tahu kan, macam tu kan. Sama rumah pula tu. But this is something yang betul macam Akhi Faisal sebut tadi lah. Benda tu based on zon kan. Jadi kalau kita nak berburuk sangka, memang buruk je lah yang sangkaan kita terhadap dia. Yang kita akan rasa macam dia layak untuk di ousted ke keluarkan pemimpin ni lah. I'm talking about the leader ni kan. So subhanallah, kita take it at face value lah. Kiranya kita ambil apa yang terzahir di hadapan kita kan, itu yang kita ambil. Itu yang kita ambil, daripada kita nak fikir buruk tentang seseorang, kita fikir macam-macam, kita baca inside scoop apa benda kan semua kan. Better kita ambil secara zahir. So itulah satu benda saya teringat sebab Akhi Faisal sebut tadi kan tentang zon tu. Subhanallah. Mungkin juga ada satu guideline lah dalam prinsip kita dalam sikap dalam politik ni. Hadis Nabi SAW, iaitu bersederhanalah dalam cinta dan membenci. Hadis ni Nabi SAW kata, habibaka haunan ma, sayanglah siapa-siapa yang kamu sayang dengan berpada-pada. Kenapa? Asa an yakuna baghidaka yawman ma, boleh jadi satu hari kau benci dia pula. Dan sebaliknya Nabi SAW kata, dan bencilah dengan berpada-pada, bekas satu hari boleh jadi kau sayang dia. Dan benda ni kita nampak Syekh dalam politik Malaysia ni. Orang tukar-tukar, lompat-lompat parti, feud yang dah berdekat-dekat dan tiba-tiba jadi kawan, lepas tu jadi lawan balik. Allahul musta'an. Dan bayangkan bila kita dah terlalu macam kuat sangat kita punya permusuhan kita, tiba-tiba macam mana kita nak tarik balik pula kata. Susah kan, ego tu makin kuat kan. Susah lah, makin susah, makin jauh kita nak maaf. Makin susah kita nak minta maaf. Macam senang ke kita nak pergi kat Facebook, I take back what I said, I'm so sorry, this guy is okay after all. Kena kau lepas tu kan? Dan sebaliknya juga, kadang-kadang kita terlalu sayang dan kita support dia walaupun dalam kezaliman dia, tiba-tiba kita berubah kan. Susah benda tu, walaupun kita tahu benda tu adalah kesalahan. Kita sebagai manusia memang sentiasa berubah. Sebab Nabi SAW kata, antara Nabi SAW selalu doakan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam
agamamu, ketaatan kepadamu ataupun agamamu. So Salamah berkatanya, kenapa kau selalu mendoakan ni ya Rasulullah? Dia kata, wahai Salamah, hati ini antara dua jari Ar-Rahman. Kalau Allah nak tetapkan, dia tetapkan, dan kalau Allah nak bagi dia sesat, dia akan sesat. Maksudnya kita sebagai manusia ni selalu berubah. Kita jajak suka ni, jajak suka ni. Tak payah cakap politik lah, Syekh. Kita punya favourite ice cream pun berubah. Betul. So itulah, macam kita just kena put some berpada-pada dalam bab ni lah. Betul. Kalau kita tengok Islam ni sangat mementingkan wasatiyah kan, macam kita kena berada pada pertengahan kan. So itulah, jauhi segala ekstrim lah, apa benda sekalipun. Tak bagus ekstrim ni. Ya, sahih. So lastly, panduan kita untuk berdepan dengan politik ataupun pemimpin yang seperti yang Syahmi dah cakap tadi adalah berdoa buat pemimpin kita. Daripada salah satu hadis yang paling dekat lah untuk ni dari Sahih Al-Bukhari nombor 4392. Nak bagi tahu spesifik sebab seorang cek daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Al-Tufail bin Amru telah datang berjumpa Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Daus telah binasa, mereka mengingkarimu dan enggan mengikutimu. Maka doakanlah kebinasaan buat mereka. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah buat kaum Daus dan datangkanlah kepada mereka hidayah. Ini sahabat minta satu kaum untuk didoakan kebinasaan, tapi Rasulullah buat doa yang sebaliknya. So, dalam hadis ini digunakan oleh Syekh bin Baz untuk menunjukkan akan keharusan berdoa sesuatu kaum, termasuklah pemimpin dengan doa yang baik. Dan satu poin lagi pasal mendoakan pemimpin ini turut menjadi pegangan daripada para imam-imam salaf kita yang terdahulu. Salah seorang dia kata Fudail bin Iyad, dia kata, andai aku mempunyai satu doa yang mustajab, maka aku akan khususkan doa itu buat pemerintah. Subhanallah. Wow, subhanallah. Lepas tu sambung lagi, ada orang tanya kat dia, kenapa kau tak gunakan doa untuk diri kau sendiri? Lepas tu Fudail menjawab, kalau aku doakan untuk aku, jadi kebaikan itu hanya untuk diriku. Namun sekiranya aku doakan untuk pemerintah, maka pemerintah itu menjadi baik, maka kebaikan itu melimpahi seluruh negara dan rakyat. Jadi siapa yang rasa mungkinlah, siapa yang rasa dia punya doa tu mustajab, tolonglah doakan untuk pemerintah. Kita akan dapat kebaikan bersama. Ini ungkapan Fudail bin Iyad tadi Ya. Inilah jiwa rakyat yang sebenar. Ya tu. Orang kata berjiwa rakyat kan? Inilah dia. So which is quite ironic kan? Macam selalu orang yang cakap tadi terbalik kan konsep jiwa rakyat dia kan. Subhanallah. Just nak comment on hadis yang Akhi Aziz sebut dia yang tentang Tufail tu. Dia komplain dekat Nabi kan, betul tak? Dia komplain kat Nabi SAW kan. Dia kata, tak ada, kaum aku tak ada seorang pun yang nak terima mesejnya kan. Tapi lepas Nabi doakan tu, ada seorang sahabat, ada seorang daripada kaum Daus tu dekat Yaman. Dia datang pergi ke Madinah. Lepas tu dia menjadi salah seorang central character, central companion dalam Islam. Dan dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So lepas tu Nabi SAW datang seorang daripada kaum Daus tu, dan dia datang, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sekarang ni kalau kita tengok kitab-kitab hadis semua, yang paling banyak narrate hadis tu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekitar 6,000 lebih hadis dia narrate. Yang meriwayat hadis tadi pun Abu Hurairah. There you go. So just a side point lah. Maksudnya doakan untuk kebaikan instead of kita doakan keburukan kan, macam Akhi Aziz sebut dan Akhi Faisal sebut lah. Wallahu a'lam. Masya-Allah.
Dan sebenarnya kan kalau kita betul-betul berdoa dengan ikhlas kepada seorang kan, satu, Nabi SAW bersabda, setiap kali kita berdoa untuk saudara kita, di mana saudara tu tak tahu kita berdoa untuk dia, ada malaikat yang diutuskan khas untuk berkata amin dan semoga engkau dapat juga. Jadi sebenarnya dia manfaatkan kepada kita juga, which is quite interesting kalau kita reflect balik statement Fudail bin Iyad. Dia punya manfaat yang dia fikirkan adalah untuk rakyat, tapi dia juga dapat. Masya Allah, tengok ke komprehensif Islam ni kan. Itu satu. Dan actually bayangkan kalau orang yang kita betul-betul tak suka, you cuba bayangkan somebody yang you tak suka lah dekat tempat kerja ke, ataupun somebody lah, maybe kawan yang you tengah ada satu perbalahan kan. Cuba you doakan dia. Dia akan tiba-tiba tukar mindset tau. Aku nak kebaikan untuk dia. Maksudnya aku benci dia ni bukanlah dasar peribadi kan. Maksudnya, faham kan? Dia akan ubah sikit mindset tau. Kita nak apa daripada perbalahan ni? Dan sama juga dengan pemimpin kita. Kita nak apa? Apa kesudahan yang kita nak daripada pemimpin yang kita tak puas hati tu? Kita nak dia jadi baik. Supaya umat jadi baik. Kita bukan nak rosakkan dia. Kita bukan nak belasah dia kan. Kita bukan nak dia masuk neraka kan. Jadi itulah, it's a very different mindset bila kita doakan orang. Dan ini adalah keikhlasan dalam nasihat. Ini baru betul-betul nasihat dalam yang betul-betul seikhlas-ikhlasnya. So Allahu a'lam. Ya. Hati kita pun jadi lembut lepas tu kan. Kira macam kita nak kebaikan untuk orang tu. Ya, so Masya Allah. Dia akan bagi ketenangan dalam hati kita lah. Ya, subhanallah. Okay, so ada lagi? Kalau tak ada, kita boleh simpulkan perbincangan kita hari ni ya. Boleh Boleh. Baik, insyaAllah kita akan simpulkan perbincangan kita dalam politik pada episod ini. InsyaAllah, jadi kita mulakan dengan Amir insyaAllah. Okey, kesimpulan saya insyaAllah hanya nasihat ringkas untuk diri saya sendiri, iaitu kita semua tahu bahawa ahli politik ni dia orang saling menjatuhkan antara satu sama lain dan menjadi dia punya tabiat. Kita pun tahu bahawa dalam politik ni tak ada kawan sejati, tak ada musuh abadi. Kita tahu yang percakapan mereka ni semua berbolak-balik, tak konsisten langsung. Tapi mengapa kita habiskan saban hari kita mendengar ucapan dan ulasan mereka? Sehingga kan kita tinggalkan perkataan yang lebih agung, yang lebih banyak manfaat, iaitu firman Allah dan sabda Rasulullah. Kita pun tahu juga perkataan mereka ni penuh dengan prasangka. Dan prasangka tu bahaya. Ingatlah pesan Rasulullah, iyyakum wa zan fa inna zan akdzabul hadis. Berhati-hatilah dengan prasangka kerana itu adalah perbicaraan yang paling dusta. Itu saja saya punya kesimpulan saya untuk sesi kali ini. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua orang. Amin. Barakallahu fikum. Baik, kita dengar dari Aziz insyaAllah. Baik. Saya nak bacakan satu hadis pengaruh daripada pergaulan kita. Biasa orang akan bagi tahu hadis yang kalau kita lepak dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan wangi kan. Okay. Satu lagi hadis yang lebih sama juga konsep dia, tapi yang ni daripada Abu Daud dan Tirmizi. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi sekiranya kita dah terlalu lama dalam mungkin kita dah selalu sibuk pasal politik, mungkin kita kena fikir balik, tengok balik pergaulan kita macam mana. So dulu pun saya sendiri pun pergaulan memang ramailah orang suka cerita pasal politik ni, pun selalu juga buat komentar yang pelik-pelik lah dulu. Tapi sebab bila dah tukar pergaulan, selalu itulah lepak dengan brothers here, jadi dia punya mindset jadi lain tau. Kalau dulu selalu macam tengok pemimpin dia macam ni kan, tukar jadi baik kita doa untuk pemimpin apa semua tu. Jadi nasihat untuk diri sendiri dengan pendengar juga, tengok balik kita punya pergaulan macam mana dan doalah untuk pemimpin kita. Sebab kalau kita berdoa untuk pemimpin, kalau doa kita betul-betul mustajab, kalau kita rasa doa kita mustajab, bukan kita saja yang dapat kebaikan itu.
kita punya keluarga, kita punya sahabat, semua orang akan dapat kebaikan yang kita boleh kongsi bersama, insyaAllah. Okay, Masya Allah, Barakallahu fikum. Okay, Akhi Reza, insyaAllah. Okay, basically dalam memandang sebagai diri kita lah, sebagai rakyat biasa ni, ataupun sebagai seorang Muslim, apakah sikap kita? Sebab kita takkan dapat lari daripada berdepan dengan isu-isu politik yang ada dalam social media, dalam berita, dalam percakapan dengan kawan-kawan kita. Tapi kita kena ingat selalu apakah tujuan kita kat dunia ini dan apakah setiap perbuatan kita akan ada pembalasannya. Seperti yang Allah dalam Quran, surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya tentang pada hari itu tentang segala kenikmatan. Salah satu daripada kenikmatan pun apa yang kita buat dengan apa yang rezeki yang diberi kepada kita daripada Allah, dalam percakapan kita, dalam perbuatan kita, semua itu akan ditanya pada satu hari nanti. So mungkin satu prinsip yang nasihat yang boleh pada diri saya sendiri dan kepada semua, bila kita berdepan dengan isu-isu politik ni, apa yang kita boleh buat ialah sebelum kita berbicara ataupun bercakap tentangnya, kita berfikir dulu apakah implikasi kita punya percakapan dan apakah manfaatnya. Dan satu daripada hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." So barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik ataupun hendaklah dia diam. So subhanallah, ini prinsip yang sangat sangat baik untuk dipraktiskan dalam perbuatan sehari kita. Bukan untuk politik saja, dalam setiap percakapan kita, di mana setiap perbuatan atau percakapan kita fikir dulu, seperti apa yang Imam An-Nawawi rahimahullah dia sebutkan dalam syarah Arba'in An-Nawawi, bahawa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan jika seorang hendak berbicara, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu. Jika dia merasa ucapan tidak merugikannya, silakan diucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut ada mudarat ataupun ragu, maka tahankan, jangan bicara. So mungkin ini satu prinsip yang kita boleh ikut dalam prinsip kita sebagai seorang Muslim berdepan dengan isu-isu politik yang kita jumpa dalam kehidupan kita seharian. So insyaAllah itu dah saja daripada saya. Okay, Masya Allah, Jazakallah khairan. Jazakallah Okay, dan Syahmi insyaAllah. Okay, insyaAllah saya nak remind diri saya dengan para pendengar sekalian lah. InsyaAllah tentang hadis Nabi SAW, apabila dia sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW berkata, sesiapa di kalangan kamu yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia ubah kemungkaran tersebut dengan tangan dia, dengan dia punya amalan. Tetapi kalau dia tidak mampu, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan lisan dia. Dan apabila kalau dia still tak mampu, maka ubahlah dengan hati dia, dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan dalam konteks kita bercerita tentang politik ni kan, macam terlampau banyak perkara negatif dan kemungkaran yang kita lihat. Orang saling membongkar rahsia ahli-ahli politik sesama sendiri kan. Jadi kita tak tahu benda tu benar ke tak. Dan kalau benda tu terbukti benar sekalipun, maka kita sentiasa ingat hadis ini. Dan bagi mereka yang mempunyai kuasa, apabila Nabi SAW berkata falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangan, ataupun falyughayyirhu bilisanihi, yang dua kategori ni adalah mereka yang mempunyai kudrat dan kebolehan untuk melakukan benda yang tersebut. Sebab tak semua orang yang mampu melakukan tersebut. Dan dua kategori ini adalah
pertama sekali kategori pemimpin itu sendiri, dan kedua adalah kategori ulama. Okay, kenapa kita sebut ni? Sebab mereka yang mampu mengubah sesuatu tersebut adalah orang yang dalam ranks pemimpin saja yang mampu mengubah kemungkaran tersebut. Sebab tak mungkin bagi orang awam pergi ke untuk macam kita dah discuss sebelum ni lah. Kan tidak mungkin benda tu berlaku. Dan falyughayyiruhu bilisanihi, dan mengubah kemungkaran tersebut dengan lisan merupakan tugas-tugas para penasihat kepada pemimpin tersebut, dan kebiasaannya adalah para ulama dan siapa sajalah penasihat-penasihat kan. Jadi jadi kita tinggal dengan kategori yang terakhir, iaitu fa illam yastati' fa biqalbihi. Apakah maksud ini? Dan para ulama discuss, para ulama menceritakan bahawa kita membenci kemungkaran tersebut, dan apabila kita ada fursah ataupun apabila kita ada opportunity, kita sampaikan perkara tersebut kepada orang yang menjadi penasihat kepada pemimpin tersebut. Dan saya nak suka saya bawakan satu kisah yang benar lah yang berlaku beberapa tahun lepas di universiti saya sendiri. Pada ketika itu pihak universiti nak melakukan satu upacara convocation besar-besaran. Dan benda ni adalah unprecedented, benda yang pertama kali berlaku dalam sejarah universiti yang saya belajar sekarang. Dan pada ketika itu mereka hendak melakukan benda yang sama macam universiti lain. Maksudnya akan ada national anthem, lagu national, dan macam ada performance, ada benda-benda macam ni. Dan benda tu dah berlaku pun, dan dia orang dah plan untuk buat convocation yang sekian rupa untuk tahun yang mendatang. Tapi pada ketika itu tak ada apa-apa yang boleh dilakukan, tak ada suara yang boleh sampai kepada pemimpin untuk kata, hey, kita kena berhenti buat benda ni adalah mungkar kan. So apa dia buat? So apa pelajar-pelajar dekat universiti tu buat? Dia ke salah seorang alim ulama yang memang rapat dengan pemimpin, dan dia sentiasa berada di masjid. So dia senang nak jumpa. So bila dia sampaikan perkara tersebut dengan pemimpin tersebut, dengan ulama tersebut bukan setakat telefon pemimpin tersebut untuk mengubah perkara mungkar ni, bahkan dia menulis satu surat dan disebarkan secara umum berkenaan dengan perkara yang berlaku ni, tanpa dia meremeh-remehkan pemimpin tersebut. Tapi dia sebut benda ni adalah mungkar. Kenapa dia mungkar? Dan ni adalah dalil dia daripada Quran dengan Sunnah. Lepas tu tahun yang selepas dia, benda tu tak berlaku lagi dah. So convocation tersebut yang dipenuhi dengan benda-benda yang haram dan yang ada syubhat tu, benda tu tak berlaku lagi dah. So kita kena remind diri kita sendiri, kalau kita nak kritik pemimpin pun dia ada prinsip dia, dan prinsip Islam ni adalah syumul yang terbaik. Kita jangan sesekali memilih benda yang selain daripada Islam. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Allah adalah yang the best, and there is nothing that can replace that. Wallahu a'lam. Masya-Allah, barakallahu fik. Okay. Baru tahu cerita dia. Dengar-dengar lah kan orang cerita kan pasal convocation Madinah ni kan. Pernah dengar? Pernah dengar lah. Ya, itu cerita dia lah. Dan Masya-Allah. Dan Syekh tersebut adalah Syekh Al-Muhsin Al-Abbad. Dia adalah senior ulama yang mahir dalam bidang hadis yang berada di Madinah. Masya-Allah. Okey, masya-Allah. Jazakumullah khairan atas perkongsian. Baru tahu atas Padang Atas Padang. Okey, masya-Allah. Dekat depan pintu main entrance. Itu besar, dia buat kat situ, so kena block lah. So macam itu satu hal lagi macam. Okey, masya-Allah. Okey, barakallahu fikum. Okey, akhir sekali kesimpulan dari saya sendiri. InsyaAllah saya ada dua. Pertama sekali, I always come back kepada ayat yang dari surah Ar-Ra'd tadi. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi persoalan yang saya selalu tanya diri saya sendiri adalah, kalau kita jadi pemimpin satu hari nanti, kita nak rakyat yang macam mana? Kita nak pengikut macam mana? Fikirkan.
Kita nak follower yang baik, kita nak rakyat yang support, kita punya vision kita nak bekerja sama dan bagi nasihat dengan baik, bagi constructive criticism untuk bangunkan negara, bukan untuk menghancurkan sesama sendiri. Kita nak juga mereka memainkan peranan mereka, membangunkan anak-anak mereka untuk umat kita bersama, because untuk anak-anak mereka maju adalah anak-anak kita juga maju. Betul? Ya, Betul? betul. So sekarang persoalan kita jadi tak ideal follower yang kita nak kalau kita memimpin? So tu persoalan dia. Dan saya teringat satu peristiwa pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang memberontak. Dia tak puas hati dengan Ali ni. Dia kata sebab zaman Ali kan banyak fitnah kan, banyak peristiwa-peristiwa yang tak berapa kurang keamanan lah, senang cerita kan. Jadi dia mengkritik Ali, kata, Ali, apalah kau ni sejak kau jadi pemimpin, apa macam ni lah, ada banyak huru-hara lah dan sebagainya, tengok zaman Umar okey je. Dan Ali mengatakan sesuatu yang sepatutnya kita renungkan, kita sebagai rakyat macam mana. Dia kata pada zaman pemerintahan Umar, dia memimpin rakyat seperti aku, dan pada aku punya pemerintahan, aku memimpin rakyat seperti engkau. Wow, deep tu. Betul-betul cerminan rakyat. Cerminan rakyat, sahih. Jadi balik kepada kita. Kita nak jadi follow yang macam mana? Kita first kali kena jadi follower tersebut. Dan kesimpulan kedua adalah tentang isu masa depan anak-anak. Dan benda ni biasa bila orang sebutkan, bila berapi tentang menembak satu kaum dan sebagainya, mereka selalu sangat-sangat defensif dan benda ni. Kita kena bincangkan benda ni sebab benda ni adalah untuk masa depan anak-anak. Kan? Benda ni dia sangat-sangat passionate dalam bab ni kan. Selalu dengar. So saya honestly I banyak terfikir tentang benda ni. So antara benda yang terfikirkan, macam mana kita nak membina masa depan anak-anak kita? Adakah dengan mengumpat-ngumpat? Adakah dengan mencari-cari kesalahan? Adakah apa yang kita bawa solusi untuk anak-anak dalam perbincangan sebegini? Dan bila kita bawa solusi, of course dia kata, oh they should do this, dia patut buat macam ni, dia patut buat macam ni. Persoalan dia, apa usaha kita untuk move the needle orang kata kan, untuk bagi solusi tersebut. Sekadar berkata-kata saja, apa dia punya solusi dia? Kita nak step up ke tidak untuk keselesaikan? Sebab apa yang kita dapat lihat, bila orang berkata-kata-kata, kata okay, macam tu bagus cadangan tu, you tolong I buat. Kata taklah, tu korang punya tanggungjawab. Apa barang? Dan sebenarnya lagi satu lah yang saya nak ingatkan lah, sebab kita sebagai bapa-bapa dan suami-suami kan, bila kita selalu mengata-ngata orang ni, persoalan yang kita tanya diri kita sendiri adalah, dalam keghairahan kita mengata-ngata tu, apa yang sebenarnya kita mendidik anak-anak kita dalam adab pergaulan atau perbualan. Kita duduk kata-kata kan, anak-anak kita dengar. Apa efek dia sekarang? You kata you nak masa depan diorang kan? Apa efek dia ke adab dia sekarang? Itu kita deep kan benda ni, kita kena fikirkan sebenarnya kan. Dan lagi satu lah nak fikirkan, sebab honestly, of course saya sebagai seorang bapa juga ada kerisauan untuk anak. Kita memang sangat-sangat nak bangunkan masa depan yang baik untuk mereka, terutama sekali untuk akhirat mereka kan. Jadi bila orang katakan kita buat benda ni untuk masa depan anak-anak, saya terfikir masa depan ni ada banyak unsur. Bukan sahaja dari sisi politik. Dan antara semua unsur masa depan, yang paling penting adalah tauhid mereka, akidah mereka, keislaman mereka. Kita nak didik golongan yang akan memerangi Dajjal. Kita nak mentarbiah golongan yang pada masa depan satu hari mereka akan menyembelahi Nabi Isa alaihissalam dalam memerangi golongan kafir. Setakat mana usaha kita dalam mentarbiahkan golongan tersebut? Adakah kita melahirkan golongan dakwah tersebut? Dan I tahu, I sendiri sangat lemah dalam bab ni. Jadi I'm going to focus more of my efforts dalam bab ni. Mungkin ada sahabat-sahabat lain yang sangat-sangat berat dalam politik ni, mungkin Masya Allah mereka dah hebat dah advance dalam bab mentarbiah keluarga ni. Masya Allah. Nak teruskan? Tafadhal, silakan. Tapi I know myself, I banyak kekurangan dalam bab ni and I need to fix this first. Because qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirilah kamu dan keluargamu daripada neraka. So this is what kita nak buat. Because honestly, bila kita fikir balik, apa yang kita, tanggungjawab yang kita sedia ada sekarang ni, dengan kerjaya kita, dengan tanggungjawab kekeluargaan kita, dengan agama kita, dengan tunggang langgang punya tahajud kita macam mana? Sedikit usaha kita dalam ilmu, dalam dakwah kita. Dalam kita nak spend masa nak buat The Barakah Effect podcast ni. Dah tolak tu semua dah. Actually, I tak ada masa dah nak buat benda-benda lain ni. So, I feel that priority, I kena fix benda-benda ni dulu. Dan Masya Allah, kalau ada sahabat-sahabat lain yang ada kebolehan, Masya Allah teruskan. Mungkin Allah bagi kebolehan, kekuatan dalam bab ni untuk mendatangkan positive change untuk umat.
maka teruskan. Betul. Kita semua ada peranan kita masing-masing. So that's what I feel I should focus on peranan I, yang apa yang Allah bagi kepada I, and that's what I feel that this is kita kena contribute dalam bab-bab ni. So personally I memang tak ambil sangat pot dalam bab politik ni, tapi ni keputusan peribadi, tak impose kepada siapa-siapa, because benda ni kita semua ada peranan kita masing-masing, and that's how I want to play mine. Allahu a'lam. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Masya Allah. Jadi itu saja perbincangan kita pada hari ini. Masya Allah. Berapa lama ni? Sejam setengah ya? Jam setengah. Okay. Alhamdulillah. 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 Jadi semoga Allah Azza wa Jalla datangkan keberkatan dalam semua dikongsikan pada hari ini. Amin. Semoga Allah datangkan kebaikan dan kesedaran kepada semua pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua pengikut-pengikut dan rakyat yang berganding bahu dan bertanggungjawab untuk bekerjasama untuk membangunkan umat secara keseluruhannya, untuk membantu pemimpin-pemimpin kita yang soleh. Amin. Dan juga semoga Allah memberkati semua usaha kita pada musim pertama dalam The Barakah Effect Podcast. Terima kasih kepada semua para pendengar kita, terutama sekali mereka yang meletakkan usaha untuk berkomunikasi dengan kita, memberikan maklum balas, dan kita look forward lagi untuk season yang akan datang, musim yang akan datang ni, dan kita berharap dapat kita menambah baikkan lagi penyampaian kita untuk sesi-sesi akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. 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 Okey, setakat itu saja. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kerana menyertai podcast kami. Sila klik share dan subscribe jika anda mendapat manfaat daripada perkongsian kami, dan sila tinggalkan komen di Facebook, YouTube atau Instagram jika anda mempunyai sebarang pendapat mengenai perbincangan kami. Barakallahu fikum.